Salam bahagia, saya Syirkawi Jirim dan ini ialah ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya telah pun kita sediakan kepada anda bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah rawatan pakar UKM Specialist Centre ataupun UKMSC. Dan dua tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Hatta Ismail, iaitu Pengarah Eksekutif UKM Kesihatan Sdn Bhd. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Lama kita tak bersama Datuk ya. Itulah hampir setahun lebih. Jadi akhirnya dapat juga berjumpa dengan Datuk semula. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang mungkin buat pertama kalinya kepada yang berbahagia, seorang lagi tetamu yang berbahagia, Datuk Dr. Azmi Baharudin yang merupakan Pengarah Perubatan UKM Specialist Centre. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih. Memang nampak sehat pun. Alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja, berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang akan kita bincangkan nanti. Jadi seperti biasalah, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 03-269-709767 dan juga 03-2697-9768. Jadi ini ruang dan juga peluang yang baik sebenarnya kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan tetamu-tetamu saya di studio ruang bicara ini. Dan jangan lupa, seperti biasalah, anda juga sebenarnya dapat mengikuti kami secara live di Facebook dan juga YouTube kami di Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya, Apa ni Datuk Hatta ya. Kita nak bercakap tentang sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Kita bercakap tentang UKM Kesihatan dan juga UKM Specialist Centre. Jadi mungkin buat permulaan inilah secara ringkasnya kita mendapat gambaran secara overview apa sebenarnya UKM Kesihatan dan juga UKM Specialist Centre ini. Okey, terima kasih Datuk. Ya. UKM Kesihatan adalah salah sebuah daripada syarikat yang dimiliki oleh UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, 100% owned. Kemudian UKMSC sendiri, UKM Specialist Centre juga adalah sebahagian daripada operasi di bawah UKM Kesihatan. Pada asalnya UKM Kesihatan ditubuhkan dalam tahun 2001, manakala UKMSC pula pada peringkat awalnya adalah di bawah SUKM yang ditubuhkan pada tahun 1999, yang merupakan kompleks rawatan khas di Hospital UKM. Selain daripada UKM SC, di dalam UKM Kesihatan juga ada operasi-operasi lain seperti Poliklinik UKM Kesihatan yang terdapat baru percawangan di Seksyen 15 Bangi, Bangi Avenue, Presin 15 Putrajaya, Setia Alam, Seremban 2, Kota Warisan dan juga Bandar Pemasaran Ceras yang dijangka dapat dibuka pada November pada tahun ini. Selain daripada itu, untuk Poliklinik Kesihatan, kita juga menjemput pakar-pakar general practitioner di luar sana untuk turut menjadi rakan niaga kepada UKM Kesihatan untuk mereka menjadi satu entrepreneur dan membuka klinik sendiri dengan bimbingan dan juga standard operating procedure yang disediakan oleh UKM Kesihatan. Jadi bermakna mereka ini juga boleh menggunakan jenama Poliklinik Kesihatan, tapi mereka sepenuhnya merupakan pemilik kepada klinik tersebut, dan kita akan membantu daripada A to Z termasuk dari segi pemasaran. Dan kita setakat ini kita ada dua, iaitu di Iku Semenyih dan juga di Puncak Alam, dan dijangka ramai lagi doktor-doktor di luar sana yang berminat untuk menggunakan jenama UKM Kesihatan sebagai klinik mereka sendiri. Selain pada itu, kita ada juga K-Health dan juga farmasi UKM Kesihatan. Kita ada juga optometri, di mana kita menjual cermin mata yang bermutu tinggi kepada pengguna-pengguna. Kita ada unit implan, dan yang terbaru kita ada Gamma Knife Center, itu pusat Gamma Knife, di mana pembedahan dilakukan terhadap sekiranya ada pesakit yang mendapat penyakit tumor ataupun kanser di bahagian kepala menggunakan sinar gamma. Kosnya agak tinggi kepada UKM Kesihatan, tapi
manfaatnya cukup tinggi di mana pembedahan dilakukan tanpa sebarang luka dan incision dan jangka sembuhnya adalah cukup cepat. Kebiasaan mengambil masa kurang daripada 24 jam. Selain daripada itu kita ada juga dental specialist dan mungkin kita ada hasrat untuk memperkembangkan lagi perkhidmatan dental kepada UKM Kesihatan. UKM Specialist Center pula kita lokasinya sekarang ini adalah di tingkat 7 di kompleks HUKM dan pakar-pakar yang terdapat di sana cukup ramai dan insyaAllah rakan saya sebentar lagi akan mungkin memberikan penjelasan lebih lanjut. Untuk Gamma Knife Center pula kita mula beroperasi pada 18 November tahun lepas dan dirasmikan pembukaannya pada Januari pada tahun ini. Kelengkapannya kita import daripada luar dan setakat ini hospital yang mempunyai Gamma Knife Center dalam negara cuma ada 3 dan kita yang ketiga dan kita merupakan yang pertama dari kalangan hospital boleh katakan hospital milik kerajaan. Kita membelanjakan hampir 30 juta untuk membangunkan pusat Gamma Knife Center ini dan kita jangkakan untuk tempoh tahun-tahun akan datang kita mungkin mendapat lebih ramai pesakit yang berminat untuk melaksanakan pembedahan secara gamma ray, sinaran gamma berbanding dengan pembedahan biasa tertakluk kepada kesediaan untuk mereka membelanjakan agak tinggi dalam lingkungan 20 hingga 30 ribu. Namun begitu manfaatnya cukup besar dan cukup tinggi dan di mana kalau seorang pesakit telah menjalani pembedahan secara kaedah sinaran gamma ni, apabila mereka menghadapi menjalani pembedahan kemungkinan besar besok lusa mereka boleh terus bekerja dan sebagainya. Kemudian antara inisiatif yang kita laksanakan ialah kita telah cuba mendapatkan kerjasama dengan mengadakan roadshow dengan kerjasama pihak Kementerian Kesihatan untuk menjemput pihak kerajaan untuk bekerjasama dengan merujuk kepada pusat Gamma Knife kita sekiranya ada keperluan di pihak kerajaan untuk sekiranya pesakit-pesakit di hospital kerajaan memilih untuk menjalani pembedahan secara sinaran gamma ini. Dan perkara ini insya-Allah kita akan menerukan perbincangan lebih lanjut dengan pihak Kementerian Kesihatan kelak. Saya dapat penjelasan ataupun clearance yang lebih jelas, gambaran yang lebih jelas daripada Dato' Hatta sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dato' Dr. Azmi. Bila kita bercakap tentang HUKM itu sendiri, kita tahulah tentang fungsi dan peranan yang dimainkan oleh HUKM. Tetapi sekarang ini bila ada UKM specialist center pula, apakah ianya seolah-olah terkeluar daripada apa yang dilakukan oleh pakar-pakar di HUKM itu sendiri ataupun bagaimana? Apakah ianya satu entiti yang berbeza sebenarnya? Ianya satu entiti berbeza apabila kita melihat dari segi pemegang saham dan kaedah pengoperasian private specialist. Walaupun lokasinya adalah terletak dalam kompleks HUKM yang sama ataupun sekarang ini dikenali sebagai Hospital Tuanku Chancellor Chancellor Tuanku Mukhriz. Ianya menggunakan fasiliti yang sama. Kita berkongsi fasiliti yang sama dengan Hospital Chancellor Tuanku Mukhriz ataupun HUKM. Cuma kita memberikan pilihan kepada pesakit-pesakit untuk memilih menggunakan kepakaran di UKMSC. Pertama kerana setengah pesakit mereka tidak mampu untuk menunggu giliran yang lebih lama di HUKM, iaitu perkhidmatan kesihatan awam. Dan satu lagi setengah pesakit pula mereka berkemampuan untuk mendapatkan pakar dan mereka sanggup membayar lebih untuk mendapatkan rawatan yang lebih terperinci, lebih secara dengan izin dengan secara personalized, dengan menggunakan kepakaran profesor dan doktor pakar di UKMSC. Malah doktor-doktor pakar di UKMSC sebenarnya juga adalah merupakan doktor di HUKM. Cuma mereka ni bila mereka berkhidmat di UKMSC mereka lebih tumpuan diberikan mengikut kepada kemampuan kepada pesakit dan mereka lebih mendapat perhatian yang lebih. Satu lagi yang saya sebutkan tadi, proses menunggu yang lebih cepat berbanding dengan di HUKM. Kita cuba mengembangkan perkhidmatan kita di UKMSC untuk memberikan khidmat di peringkat trauma dan emergency juga, tetapi bukan untuk
untuk pesakit-pesakit yang dikategorikan sebagai zon merah. Kita mempertimbangkan untuk pesakit di zon trauma dan emergency bagi zon hijau ataupun mungkin dan zon kuning. Zon merah kita akan serahkan kepada kesihatan awam. Okey, kita bagi peluang dan juga ruang. Lama juga sebenarnya Datuk Datuk Azmi menunggu ya. Jadi yalah kita nak tahu jenis-jenis apa ni rawatan apakah yang diberikan di UKMSC itu sendiri ya, doktor. Rawatan UKMSC ni dia merangkumi kebanyakannya kepakaran. Okey, kita ada apa kepakaran di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis provide dan juga sebab doktornya yang sama, cuma diorang ada ruang untuk berkhidmat di UKMSC. So kebanyakan kepakaran tu is comprehensive dan complete. Contohnya macam saya di bahagian ortopedik, bahagian tulang belakang, kita ada perkhidmatan rawatan tulang belakang di mana kami ada pakar seperti Datuk Hisham yang boleh melakukan pembedahan tulang belakang secara minimally invasive spine surgery. Kami ada pakar kecederaan sukan, Datuk Badrul, pakar artroplasti seperti Profesor Madya Dr. Nur Hamdan Yahya, hand microsurgery. Dalam bidang kepakaran ortopedik tu pun ada sub kepakarannya, di mana perkhidmatan ini terdapat di UKMSC. Bukan hanya secara general, bermakna bukan hanya kepakaran ortopedik, tetapi ada sub kepakaran macam saya sebut di spinal, kecederaan sukan, hand and microsurgery, arthroplasty, rehab, dan juga seperti ada beberapa kepakaran. Begitu juga contohnya pembedahan, means surgical, general surgery. Kita ada bariatric center yang diketuai oleh Profesor Madya Datuk Dr. Nik Rizal Kosai, right, di mana he is one of the leading surgery untuk bariatric. Kita ada colorectal, Datuk Ismail Sagap, cardiothoracic surgery, Datuk Sri Ramli Syam, Profesor Datuk Sri Ramli Syam. Kita ada hepatobiliary, Datuk Razman, di mana kita nampak kepakaran tu meluas. Seperti juga kalau kita kata internal medicine, kita ada sub kepakaran seperti cardiologist, kita ada gastroenterologist, kita ada tu. Contohnya salah satu pusat yang ada di situ adalah pusat gastro, di mana yang mengetuainya adalah Profesor Dr. Raja Effendi. Okey, saya mencelah sedikit. Apa ni Datuk Dr. Azmi ya. Daripada kepakaran-kepakaran yang anda sebut tadi, apakah perkara yang ataupun rawatan yang sama ini sebenarnya tidak boleh diperolehi di apa ni Hospital Tunku Chancellor Tunku Mukhlis? Rawatan yang sama boleh diperolehi. Di mana yang saya mengatakan objektif tu masih yang pakar-pakar yang berkhidmat di UKMSC, mereka masih lagi pakar-pakar di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis. Mereka tidak boleh praktis. Sebenarnya untuk orang yang praktis di UKMSC, yang uniknya mereka ada kelayakan yang tertentu untuk praktis di UKMSC. Bermakna mereka harus mendapat kebenaran daripada pihak pengarah hospital dan juga pada pihak dekan untuk praktis. Dan mereka sebenarnya praktis pun bukanlah the whole setiap hari 24 jam di UKMSC. Mereka masih dengan cemerlangnya menjalankan tugas-tugas di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis dan juga di Fakulti Perubatan UKM, tetapi mereka ada session di UKMSC. Itu uniknya. Mereka diberi peluang untuk praktis. Sesuatu yang juga barangkali penting di sini apa ni Datuk Mahata. Selalunya lah bila kita bercakap tentang rawatan perubatan ini, terutamanya bila kita memerlukan rawatan-rawatan yang bersifat khusus ataupun spesialis ini, kos itu menjadi satu masalah yang selalu dibangkitkan. Jadi apakah ada perbezaan sebenarnya dari segi kos rawatan sekiranya mereka mendapat rawatan di Hospital HUKM itu sendiri dan berbanding dengan sekiranya rawatan itu dilakukan oleh pakar-pakar di UKMSC? Dari segi rawatan sebenarnya profesionalisme pakar-pakar di sama ada semasa mereka memberikan rawatan di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis ataupun di UKMSC, profesionalisme tetap sama. Lebih terperinci dan sebagainya. Cuma yang kita sebutkan tadi di UKMSC kita lebih secara personal
personal care, dia punya touch tu lebih orang kata lebih rapat dan sebagainya. Dan lazimnya pesakit-pesakit ni mudah mesra dengan kita punya pakar-pakar semasa di UKMSC. Walaupun kosnya agak tinggi dan ramai di antara pesakit-pesakit mampu untuk membayar sendiri, dan ada juga yang pesakit-pesakit yang menggunakan kaedah insurans ataupun takaful. Malah kita sedang dalam proses untuk memutamakan usaha sama dengan Bank Rakyat untuk membantu mana-mana pesakit yang kurang mampu untuk mendapatkan pinjaman peribadi melalui Bank Rakyat, di mana Bank Rakyat akan menyalurkan terus kos perubatan atau perawatan yang diambil oleh mana-mana pesakit yang berminat terus kepada akaun UKMSC. Dan lazimnya kos yang kita kenakan munasabah dan mampu oleh setengah pihak, terutamanya mereka yang dalam golongan yang berpendapatan sederhana dan berpendapatan tinggi. Okey, kita akan sambung lagi kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Saya tahu Dr. Azmi mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan. InsyaAllah kita akan rehat hanya buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, gunakanlah kesempatan ini sekiranya anda juga ada perkara-perkara ataupun persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu saya di studio. Gunakan dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 03-2697-9768 dan juga 03-2697-099767. Itu dia jelas tertera di kaca TV anda sebentar tadi. Baik, kita rehat dulu, kembali semula selepas ini. Awas, gelombang ketiga. Gelombang ketiga dapat dihindari sekiranya kita amalkan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam. Mengamalkan norma baharu dalam pekerjaan. Elakkan sebarang bentuk aktiviti berkumpulan. Sekiranya kita gagal mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat, kita mungkin akan berhadapan peningkatan kes dan gelombang ketiga. Mari bersama kita cegah COVID-19. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang rawatan-rawatan pakar UKM Specialist Center ataupun UKMSC. Dan sebelum kita berehat tadi, saya tahu ada isyarat daripada Datuk Dr. Azmi yang ingin menambah daripada apa yang disebut oleh Datuk Muhammad Hatta tadi. Jadi saya beri peluang dan ruangnya sekarang kepada anda. Itu yang mengatakan bahawa rawatan kami memang yang disediakan sangat komprehensif. Yang keduanya, kami mendapat, kita ada sokongan daripada Hospital Chancellor Tunku Mukhlis. Kita bermakna kita ada kemudahan yang digunakan tu adalah state of the art punya equipment. Alright, state of the art equipment. Di mana kemudahan di CTM kita boleh menggunakan, UKMSC boleh menggunakan, tetapi dengan ada kadar bayaran lah. Kami tidak menggunakan secara percuma, tapi dengan bayaran-bayaran tertentu pada tu untuk memastikan bahawa
bahawa pesakit terjaga dengan baiknya. Okay. We talk about satu isu juga sebelum saya dapatkan pandangan daripada Datuk Muhammad Atta. Competition. Ini pun sesuatu yang cukup menarik bila kita bercakap tentang perkhidmatan kesihatan di negara kita ini. Bukan mudah sebenarnya, especially for a specialist center nak compete dengan hospital-hospital pun center-center yang sudah pun terkenal, yang sudah pun ada nama dan sebagainya. Tetapi setakat inilah sambutan kepada daripada pihak orang ramai, daripada pihak tertentu kepada UKMSC sendiri, apakah doktor berpuas hati? Setakat ni Alhamdulillah, kalau sebagai satu entiti, sebenarnya kalau sesiapa yang membuat satu usaha niaga tidak pernah cukup, tetapi setakat ni dia punya sambutan terhadap UKMSC memang sangat menggalakkan. In fact, kita punya kita punya BOR, bit of occupancy rate mencapai about 90%. Sometimes kadang-kadang kita perlu menunggu katil untuk memasukkan pesakit. I think yang tentang competition tu, competition berada di mana-mana, tapi it must be always a healthy competition. I think kalau dari segi chargesnya, contohnya dari segi chargesnya di UKMSC, kalau untuk rawatan pakar, kita ikut apa yang ditetapkan oleh MMC. Apa yang ditetapkan di dalam, ada dia punya fees yang ditetapkan oleh kerajaan, di mana kita ikut. Jadi kita tidak ada orang cakap nak charge yang tersendiri ke apa dan tidak sebagainya. Semua tertakluk mengikut apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak ada charge yang tersembunyi. InsyaAllah tidak ada charge yang tersembunyi. Tidak ada charge yang tersembunyi. Itu kita pastikan untuk yang itu. Dan juga I think yang keistimewaan UKMSC adalah pakar-pakar yang berada di dalamnya. Seperti yang Datuk Muhammad Atta mentionkan tadi, kebanyakan pakar kita adalah profesor besar. Ada profesor-profesor kita yang very established professors. Kita ada pakar yang di bawah hospital yang sudah agak berpengalaman. Dan juga pakar-pakar kita ada yang diiktiraf, ada yang dijemput membuat pembedahan di luar negara apa dan sebagainya. Macam Datuk Atta sendiri, apakah Datuk berpuas hati dengan sambutan yang diterima setakat ini? Alhamdulillah, setakat ini kita mencapai satu tahap yang kita boleh banggakan. Malah UKM Kesihatan melalui UKM Specialist Center adalah penyumbang utama kepada kemajuan UKM Holding sendiri. Dan setiap tahun kita tidak pernah gagal untuk mengeluarkan ataupun kita isu dividen kepada pihak universiti sendiri yang merupakan pemegang saham utama UKM Holding dan juga UKM Kesihatan. Dan kita berharap dengan perkembangan yang begitu pesat ini, kita mungkin akan membangunkan bangunan hospital sendiri dengan jumlah katil dalam lingkungan 300 buah, dan kita telah mendapat secara prinsipnya kelulusan daripada pihak lembaga pengarah universiti untuk kita membangunkan bangunan hospital di lokasi kompleks SUKM sekarang ni untuk kemudahan pesakit. Kerana pada ketika ini yang seperti mana kata Datuk Dr. Azmi sebentar tadi, okupansi ini memang cukup tinggi dan kita sudah sampai ke tahap okupansi ataupun bilik rawatan, ward dan sebagainya sampai ke tahap plateau, kepada tahap mendatang. Jadi kita tak boleh nak berkembang lagi sehingga kita menambah bilangan katil. Jadi hasrat pihak universiti, UKM Holding dan juga UKM Kesihatan adalah untuk dalam masa terdekat untuk membangunkan hospital dengan 300 katil sendiri. Ini sebagai tambahan kepada fasiliti yang sedia ada. Sekarang ni dikatakan ada berapa? Dalam 30-40 katil sahaja. Kita ada 56 katil sahaja. 56 katil sahaja. Dan kita mungkin dalam masa terdekat kita akan mendapat kemudahan tambahan di ONG, di mana kita mungkin membuka ward yang tambahan untuk pesakit-pesakit wanita yang bersalin dan perkhidmatan obstetrik dan gynekologis. Okey, sesuatu yang menarik juga yang saya nak kongsikan bersama dengan Datuk Atta dan juga Dr. Azmi lah. Kalau kita lihat ialah sesuatu yang tidak kita jangkakan berlaku, penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia, dan kita juga tidak, negara kita juga tidak terkecuali sebenarnya. Tetapi sesuatu yang cukup hebat bagi saya ialah saya sempat bertemu dengan pihak HUKM ketika COVID-19 ini melanda, dan
rasanya SUKM sudah pun memainkan peranan yang cukup hebat sebenarnya dalam usaha untuk membantu merawat mereka yang dihinggapi oleh COVID-19, dan rasanya peranan yang dimainkan oleh SUKM itu sendiri cukup bererti sebenarnya. Tetapi mungkin jugalah COVID-19 ini juga memberi impak dan juga kesan sebenarnya kepada keseluruhan operasi pusat kesihatan dan juga specialist center di SUKM ini. Ya, memang benar. Sepanjang tempoh PKP akibat daripada pandemik COVID-19, lantaran SUKM ataupun HCTM dijadikan sebagai pusat COVID-19 bagi membantu pihak Kementerian Kesihatan dalam membendung dan juga merawat pesakit-pesakit yang terkena COVID-19. Secara langsung operasi UKM Specialist Center juga terganggu akibat terpaksa ditutup selama tempoh tersebut, di mana UKMSC telah tidak mendapat pendapatan yang sepatutnya. Kes-kes pembedahan surgery tidak dapat dilaksanakan. Klinik-klinik pakar di UKMSC, pakar-pakar juga terpaksa ditutup. Hampir keseluruhan poliklinik milik UKM Kesihatan juga terpaksa mengurangkan operasinya kepada tempoh yang dibenarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Walau bagaimanapun, sebagai langkah mitigasi sepanjang tempoh PKP tersebut, UKM Kesihatan mengambil tindakan untuk menggandakan rundingan secara online dengan pesakit-pesakit, lawatan secara personal, secara peribadi oleh doktor-doktor ke rumah-rumah pesakit. Kemudian secara online juga konsultasi juga melibatkan doktor-doktor dengan pesakit-pesakit di luar negara yang selama ini mendapat perawatan di negara kita sebelum ini. Selain daripada itu, kita juga menyediakan khidmat drive-thru klinik, di mana pesakit-pesakit tidak perlu keluar daripada kereta untuk mereka mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Kemudian kaki tangan klinik kita juga mengadakan penghantaran ubat secara menggunakan motosikal sendiri ke rumah-rumah pesakit, di mana untuk memastikan setiap pesakit mendapat rawatan tanpa gangguan. Farmasi juga turut membuat penjualan secara online dengan menggunakan kaedah menggunakan Shopee, Lazada dan sebagainya. Malah selama tempoh PKP juga pihak UKM Kesihatan tidak lupa memberikan social CSR kepada pesakit-pesakit, di mana kita turut memberikan voucher, diskaun dan sebagainya bagi membantu pesakit-pesakit ataupun mereka yang mengalami kekangan pendapatan semasa tempoh PKP. Jadi walaupun kita sama-sama berjuang dan cuba membendung PKP, membendung COVID-19, tapi kita turut sama membantu pesakit-pesakit di luar sana. Tapi sekarang ini alhamdulillah, selepas PKP, dalam tempoh PKP pemulihan, pesakit sudah mula datang, dan kalau kita datang sekarang ini di kompleks HCTM atau UKM, kesesakan lalu lintas, parking sudah kembali kepada peringkat asal, dan kita jangkakan insya-Allah UKMSC akan kembali pulih sepenuhnya menjelang suku tahun ketiga dan suku tahun keempat pada tahun ini, insya-Allah. Jangkaan daripada Datuk Dr. Azmi sendirilah, dari segi sambutan dikatakan amat memuaskan. Tetapi dari segi perancangan yang dibuat oleh pihak UKM Specialist Center sendirilah, apakah Dr. Azmi merasakan bahawa mungkin sekiranya ada bangunan sendiri, ada ruang yang lebih luas, maka keselesaan itu mungkin akan bertambah baik dan sebagainya, sambutan daripada masyarakat dalam dan luar negara mungkin akan meningkat? Saya rasakan macam diperkatakan, sekarang ni kita mengalami limitasi katil. Bukan pesakit tidak ada, tapi kadang ada katilnya. Bila kita mempunyai bangunan sendiri, pakar-pakar masih datang daripada Hospital Chancellor Tunku Mukhris dan juga Fakulti Perubatan UKM. So the human resource, our strength, yang kekuatan kita dari segi sumber manusia tu sangat kuat. Jadi apabila kita ada bangunan sendiri, insya-Allah kita boleh menarik lebih ramai orang. Contohnya kalau kita nak mengambil pesakit daripada luar negara, kata kita dah buat appointment, sekarang ni kalau nak buat tu, tapi katil tak ada, kita tak boleh nak masukkan katil. Betul. Dah tertangguh. Jadi apabila kita ada bangunan sendiri, kita ada katil yang lebih banyak, jadi masalah tu dapat diatasi, contohnya.
Dan bila ada bangunan sendiri nantilah, itu satu visi yang cukup hebat sebenarnya. Mungkin juga dari segi perkhidmatan yang terbaru dan juga perancangan yang tersendiri mungkin Datuk Atang sudah pun dirancang dengan begitu rupa. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini akan menjadi realiti sebenarnya? Okay, sebenarnya pada keadaan status quo sekarang ni 15 katil dalam buat yang kita ada sekarang, kita ada kekangan untuk kita turut sama berkecimpung dalam health tourism, di mana keperluan ataupun syarat-syarat untuk terlibat sama dengan health tourism ni agak terhad. Dan insya-Allah dengan adanya bangunan hospital dengan 300 katil dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap, kita dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh pihak Malaysian Health Tourism Council, dan insya-Allah kita akan membuka lebih banyak peluang ataupun menarik lebih ramai pesakit-pesakit dari luar negara. Malah sebelum ini pun dengan kekangan bilangan katil yang terhad, kita telah mendapat pesakit daripada negara China, negara Indonesia dan juga daripada Bangladesh. Malah kita juga mengadakan lawatan untuk memasarkan UKMSC di luar negara. Jadi insya-Allah dengan adanya bangunan baru, kita akan memperkembangkan lagi health tourism kita di masa akan datang. Mengembangkan perancangan itu sesuatu yang menarik Datuk Azmi, tetapi apakah di negara kita ini kita mempunyai pakar-pakar yang mencukupi sebenarnya tanpa kita perlu bergantung kepada pakar-pakar daripada luar? Kalau dari segi rasionya, pakar-pakar kita masih perlu ditambah. Tetapi untuk perkhidmatan, kami merasakan standard pakar-pakar di Malaysia ni adalah sangat tinggi. We are at par, even with the developed nation. Malah seperti yang saya perkatakan sebelum ni pun, ada pakar-pakar yang saya tahu di tempat kami pun ada yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ada juga pakar-pakar yang dilantik sebagai trainer di dalam satu, orang cakap contohnya kalau di ortopedik, sebab itu bidang kepakaran saya, di ortopedik tu contohnya ada yang pernah dilantik sebagai chairman of AO Institute punya untuk training untuk bahagian tulang belakang. Ada juga yang telah diiktiraf oleh European Board, contohnya untuk bariatric surgery. Beramai pakar-pakar di Malaysia, kebanyakannya kita punya pakar-pakar di Malaysia, tidak hanya di UKMSC, bermakna di seluruh Malaysia, adalah sangat diiktiraf dan dinilai ramai. Contohnya even kita punya yang bahagia Datuk DG kita, Datuk Nur Hisham, dia antara pakar yang diiktiraf pentaraf dunia. Selain daripada DG, dia adalah pakar bedah endokrin yang hebat. Jadi bukan sahaja di UKMSC, di seluruh Malaysia, dan juga the overall quality of kita punya pakar tu adalah hebat. InsyaAllah. Cukup tak cukup tu is a never ending question. Tapi saya rasa buat pada masa sekarang, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi mengambil langkah-langkah yang sangat proaktif untuk memastikan bahawa bilangan pakar kita cukup untuk untuk menambah jumlah bilangan pakar. Mereka sedang menjalankan program-program yang program-program ini akan dijalankan untuk menambahkan bilangan pakar. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti banyak lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang rawatan pakar UKM Specialist Center ataupun UKMSC. Kita lihat buat kali terakhir. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang rawatan-rawatan pakar UKM Specialist Center ataupun UKMSC, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Hatta Ismail, pengarah eksekutif UKM Kesihatan Sdn Bhd, dan kita juga masih lagi sebenarnya bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Azmi Baharudin, iaitu pengarah perubatan UKM Specialist Center ataupun UKMSC. Baiklah, tadi mungkin kita hanya Datuk Hatta, kita cuma sentuh sepintas lalu tentang kos kebimbangan di kalangan masyarakat pengguna yang mungkin akan menggunakan perkhidmatan di Specialist Center UKMSC ini, dan kita tahu bahawa dengan perancangan untuk membina satu bangunan baru, satu hospital baru dan sebagainya, apa yang konsep yang ingin diterapkan melalui pembinaan entiti baru ini sebenarnya nanti, Datuk? Okey, terima kasih. Seperti mana yang disebutkan dari harakan saya tadi, Datuk Dr. Azmi, iaitu kos ataupun charge rawatan yang dikenakan kepada sakit adalah standard dan seperti mana yang dah ditetapkan oleh MMSC, di mana ia berdasarkan kepada schedule rate yang telah ditetapkan. Namun pembangunan untuk bangunan baru, bangunan hospital UKMSC nanti telah ditetapkan konsepnya oleh lembaga pengarah universiti, yang mana kita cuba menerapkan perkhidmatan bertaraf swasta tetapi dengan kos rawatan yang mampu dinikmati oleh ramai pesakit. Maksudnya ianya bukanlah kita katakan terlalu high end, tetapi ianya mungkin lebih tinggi daripada kesihatan awam yang biasa, di peringkat pertengahan. Menyebut kepada kepakaran yang sebutkan tadi, saya ingin menyambung sedikit. Di UKM SC Gamma Knife Center, pusat Gamma Knife tadi, kita sebenarnya sekarang ni kita ada 7 tenaga kepakaran yang turut terlibat dalam multidisiplin seperti neuro, onkologi, radiologi dan radioterapi. Dan untuk makluman UKM Gamma Knife Center lebih kepada untuk merawat pesakit-pesakit yang mengidap penyakit kanser ataupun ketumbuhan di bahagian otak, di mana pancaran sinar gamma tersebut tertumpu kepada sel-sel yang sakit sahaja. Ia tidak menyebabkan sel-sel yang sihat. Jadi maksudnya sinaran gamma tersebut akan memusnahkan sel-sel yang rosak sahaja. Dan kepakar kita mendapat tunjuk ajar dan pakar-pakaran daripada luar negara juga untuk mereka melaksanakan rawatan terhadap pesakit kanser ini. Dan setakat ini kita telah berjaya merawat lebih daripada 34 orang pesakit sejak daripada November tahun lepas. Dan kita jangkakan kalau tidak disebabkan oleh tempoh PKP baru-baru ini, kemungkinan besar bilangan pesakit yang kita rawat kemungkinan lebih tinggi lagi sebenarnya. Dan kita lanjutan daripada perasmian pada bulan Januari lepas, kita telah mendapat banyak pertanyaan untuk bertanyakan dengan kaedah yang digunakan pakai, adakah ini menyakitkan, bagaimana kos dia dan sebagainya. Dan alhamdulillah sambutan yang kita terima itu amat menggalakkan, dan insya-Allah
bilangan pesakit yang cuba mendapat rawatan menggunakan Gamma Knife Center berdasarkan kepada kepakaran yang kita ada, insyaAllah akan turut berkembang pada masa akan datang. Dan jaminan pada Dr. Azmi sendiri, bila kita cakap tentang Gamma Knife Center, ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya. Tapi di UKMSC bukan merupakan hospital yang pertama menggunakan kaedah ini sebenarnya. Ada pusat-pusat rawatan lain yang menggunakan kaedah yang sama. Tetapi dari segi macam Datuk Atta sebut tadi lah, mungkin dari segi kos itu, apakah UKMSC boleh mengekalkan kos yang agak memuaskan ataupun yang agak rendah tetapi cukup untuk menampung apa yang diperlukan oleh UKMSC? Setakat ni apa yang kami tawarkan pada peringkat awal di adalah antara ada at par ataupun rendah sedikit daripada yang center-center yang mempunyai kemudahan Gamma Knife. Cuma kita perlu ingatkan di mana kami lebih unik sedikit di UKMSC. Pesakit yang dibolehkan menerima rawatan Gamma Knife haruslah melalui yang orang cakap stringent assessment, di mana kami ada tim yang mana tim ini akan menilai setiap kes, di mana yang tim kita panggil management tim tu untuk pesakit, manajemen pesakit, terdiri daripada pakar bedah neurosurgery kami, terdiri daripada oncologist kami, dan juga ada yang terdiri daripada neurologist dan rehab specialist kami ataupun anesthetis kami, di mana setiap kes yang dilihat yang pada mulanya mereka merasakan bahawa ini mungkin sesuai untuk dibuat Gamma Knife, tetapi setelah tu jawatankuasa ini akan membincangkan secara teliti dan detail. Sekiranya sesuai, barulah kami jalankan Gamma Knife tu. Kalau sekiranya tidak sesuai, pesakit tidak akan menjalani proses Gamma Knife. Jadi di mana kita ada check and balance. Jadi bukan macam Datuk Atta cakap tu, Gamma Knife ni is a very interesting and a very, orang cakap, safe and minimally invasive punya type of surgery. Tetapi bukan semua boleh digunakan. Kita tidak mahu nanti orang ingat, kita semua surgery boleh digunakan Gamma Knife. Buat pada masa sekarang, Gamma Knife ni digunakan untuk kalau macam ada tumor di otak. Tetapi bukan semua tumor di otak yang boleh dioperate melalui Gamma Knife. Tapi ada certain type of tumor tu yang boleh gunakan Gamma Knife. Tadi Datuk ada sentuh berapa orang Datuk yang menerima rawatan? Setakat ini lebih daripada 34 orang berdasarkan semuanya pulih. Setakat ini follow-up-nya boleh, tapi dari segi perubatannya kita hanya mengatakan mereka hanya totally pulih selepas beberapa tahun follow up. Okey, tapi dari segi jangka pendeknya setakat ni alhamdulillah dia punya keputusan sangat menggalakkan. Tetapi to be seen. Ini rawatan tu semua kita kena ada follow up yang tertentu lah, yang daripada jangka masa yang tertentu sebelum kita mengatakan bahawa pesakit ini pulih sepenuhnya. Okey, sesuatu yang menarik. Tadi pun kita sentuh sebentar selalu tentang health tourism. Ini juga menjadi satu daya penarik sebenarnya, dan negara kita juga antara negara yang mendapat sambutan yang cukup hebat daripada pesakit-pesakit pada luar negara bila kita bercakap tentang health tourism ini. Jadi perancangan yang ada kepada UKMSC sendiri, kalau dah ada bangunan yang lebih besar, yang lebih selesa, apakah program yang akan disusun atau oleh pihak Datuk sendiri dalam usaha untuk menarik pesakit-pesakit daripada luar negara untuk datang ke UKMSC nanti? Kita akan teruskan program sebelum ini, lawatan-lawatan mempromosikan UKMSC di luar negara. Kalau selama ini kita tertumpu kepada jiran kita yang terdekat iaitu Indonesia, kita pernah juga telah melawat ke Bangladesh untuk pesakit daripada sana. Malah kita tu juga turut disarankan untuk cuba menarik minat pesakit-pesakit daripada Timur Tengah yang selama ini banyak tertumpu kepada negara-negara lain seperti Singapura dan Thailand dan sebagainya. Dan kita sepatutnya menggunakan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang boleh katakan amat friendly dengan negara-negara Timur Tengah. Mungkin ialah satu peluang yang baik untuk kita menarik minat mereka untuk mendapatkan rawatan di negara kita. Selain daripada mereka boleh mendapatkan rawatan, ahli keluarga mereka boleh datang sama untuk turut sama melancong dalam negara kita. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita cuba menggalakkan health tourism, tapi sebenarnya kita mungkin turut menggalakkan tourism di kalangan family terdekat, di mana dari segi exchange rate ataupun kadar tukaran mata wang, saya rasa amat cukup berbaloi bagi mereka di negara Timur Tengah dan sebagainya. Dan kita tidak
sangkal kemungkinan besar untuk kita terus sama mempromosikan UKMSC kepada negara-negara lain, mungkin di benua-benua Eropah, di mana tukar wang mereka berbanding dengan ringgit Malaysia lebih menguntungkan ataupun lebih kos rendah bagi mereka untuk datang ke Malaysia. Jadi kita berhasrat untuk sama berganding bahu dengan mungkin mendapat kata kerjasama dengan Malaysia Health Tourism Council untuk sama-sama mempromosi Malaysia sebagai health tourism destination dan juga bagi pihak kami untuk mempromosikan UKMSC sebagai health tourism di di negara kita. Kalau kita lihat Datuk Azmi di Melaka misalnya, salah satu pusat perubatan di Melaka, begitu hebat sekali sambutannya bila kita bercakap tentang health tourism ini. Jadi pandangan Dr. Azmi sendirilah, apa yang lagi yang perlu dilihat dalam usaha untuk menarik pesakit-pesakit luar ini sebenarnya untuk datang selain daripada kos rawatan yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara. Selain daripada kos rawatan tu, saya rasa kepakaran pakar-pakar di Malaysia ni yang patut diketegahkan. Di mana kita harus beritahu kita punya is at par with others di mananya. Cuma di Melaka advantage-nya adalah akses ke hospital tu lebih cepat. Sebab mereka daripada airport ke hospital tu dekat, daripada ferry ke hospital pun dekat. Dan saya rasa pada masa tu kerajaan negeri Melaka pun melakukan langkah-langkah yang bijak untuk promote diorang punya health tourism. Tapi insyaAllah I think dengan inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan melalui dengan Malaysian Health Tourism Agency, insyaAllah benda tu kita punya health tourism akan bertambah lebih baik lagi. Kita mendapat sokongan daripada tu dengan syaratnya sebab macam Datuk Hatta sebut pun, macam Malaysian Health Tourism, mereka tidak akan promote center yang tidak menepati apa yang Malaysian Health Tourism Agency tetapkan. Dia ada checklist. Jadi bermakna bila diorang membuat sesuatu yang stringent, syarat-syarat yang stringent untuk mereka promotekan, bermakna kita pun kena strive to achieve that level sebelum kita boleh promote. Sebab sekarang kita nak promote lebih-lebih pun kata 56 je. Memang tidak kurang mencukupi. Cuma mungkin kita boleh promote sekarang is macam day-care procedure yang di mana patient turnover is lebih cepat dan sebagainya. Tapi untuk meja surgery bila kata tak cukup, susah sedikit lah. Harapan Datuk Muhammad Atta sendiri dengan perancangan yang dibuat ini, apakah Datuk merasa yakin bahawa UKMSC dan juga HUKM itu secara keseluruhannya akan menjadi lebih dominan bila kita bercakap tentang rawatan perubatan di Malaysia? InsyaAllah kita dapat melihat sekarang ini pun kunjungan pesakit-pesakit yang ingin mendapatkan perawatan di kedua Bahagian Kesihatan Awam iaitu Hospital Chancellor Tunku Muhammad Kharis dan juga di UKM Specialty Center untuk mendapatkan perkhidmatan swasta amat menggalakkan. Malah kita dapat saksikan apabila pihak kerajaan membuka relaxation sedikit kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Sekarang ini didapati berpusu-pusu pesakit mula datang kembali ke HUKM untuk mendapatkan rawatan. Di kedua di SCTM dan juga UKMSC. Dan kita jangkakan dengan insyaAllah dengan pembukaan hospital sendiri, bangunan sendiri, nanti kita dapat saksikan peluang lebih ramai pesakit untuk datang ke UKMSC dengan lebih ramai lagi. Target itu bila tu agaknya untuk membina? Sekarang ini kita dalam perancangan untuk menentukan komponen-komponen yang tertentu. Pertama sebagai memenuhi keperluan Tourism Council tadi, health tourism, dan juga kita kena pastikan setiap keperluan itu perlu mematuhi syarat yang ditetapkan oleh cawangan amalan perubatan swasta oleh Kementerian Kesihatan, dan insyaAllah kita akan pakai kaedah terkini dalam perubatan dari segi sistem IT-nya, dari segi kemungkinan ada elemen-elemen AI ataupun artificial intelligence dan sebagainya bagi memberi kemudahan kepada pesakit, dan tidak kurang juga untuk kita memastikan bahawa proses orang kata yang lebih banyak paperless punya flow of information daripada mula pendaftaran kepada discharge pesakit keluar. Jadi yang semua ini memerlukan satu pelaburan yang amat tinggi, dan kita akan memastikan pelaburan itu memberikan manfaat kepada pesakit-pesakit dan juga memberikan pulangan yang munasabah dan berpatutan kepada pihak universiti. Kita disarankan oleh pihak universiti supaya menjana lebih banyak pendapatan kerana kita mendapat makluman bahawa universiti-universiti awam juga perlu menjana pendapatan sendiri demi memastikan kelangsungannya, tidak hanya dengan menaikkan yuran pelajar-pelajar, tetapi juga dengan melalui perniagaan-perniagaan yang boleh
berdaya saing dan memajukan pendapatan kepada universiti sendiri. Betul. Baik, di penghujung ni barangkali ini tak ada kena-mengena lah sebenarnya doktor dengan UKMSC ya. Tetapi tentang apa yang sedang berlaku sekarang ini bila kita bercakap tentang COVID-19, bila kita bercakap tentang PKPPP, baru-baru ini Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pun menyatakan rasa bimbang beliau melihat tentang rakyat Malaysia seolah-olah sudah mula melihat COVID-19 itu sebagai sesuatu yang tidak begitu penting lagi. Mereka telah mula leka dan sebagainya. Jadi pandangan selaku seorang doktor lah, nasihat daripada Dr. Azmi kepada rakyat Malaysia untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang sememangnya COVID-19 masih ada lagi. Ya. Kita masih tidak menang apa-apa lagi. Betul. Ya, apa yang kita harapkan adalah untuk mencegah gelombang ketiga, gelombang-gelombang seterusnya. Ya, jadi seperti apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, disarankan itu mesti mengamalkan penjarakan sosial, menggunakan pelitup muka di kawasan umum, dan juga menggalakkan pembasuhan tangan, hand sanitization dan sebagainya haruslah diamalkan dan sepatutnya diguna pakai untuk kehidupan seharian. Yang paling pentingnya kita tidak leka. Ya, jadi penjarakan sosial. Jadi apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga disarankan oleh pakar-pakar kesihatan itu seharusnya jadikan sebahagian daripada kehidupan kita, norma baru. Bukan kita panggil norma baru, sebenarnya jadi kebiasaan kita. Bukan lagi orang cakap kita pakai mask tu bukan sebab takut didenda. Kita pakai mask tu sebab kita nak untuk keselamatan diri kita dan juga orang sekeliling, keluarga kita dan sebagainya. You know? Ya. Jadi saya juga ingin beri peluang kepada Datuk atau barangkali Datuk juga ada pesanan yang ingin Datuk sampaikan, kerana seperti apa yang Datuk sebutlah disebabkan oleh COVID-19 lah. SUKM dan juga UKMSC juga mengalami tekanan, impak dan juga kesannya. Jadi nasihat Datuk kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhan. Okey, terima kasih. Kita telah mendengar saranan dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga pihak kerajaan bahawa tidak mustahil untuk pihak kerajaan memperketatkan lagi PKP sekiranya jumlah bilangan pesakit ataupun jangkitannya melebihi, kalau tak salah saya, 3 angka. Dan kita harap rakyat seluruh negara mengamalkan langkah-langkah yang sepatutnya dinasihatkan oleh pihak kerajaan. Dan walaupun pada peringkat awal PKP pihak UKMSC telah mendapat kesan impak yang cukup terkesan, di mana kita tidak dapat menjana pendapatan, pembedahan tidak dapat dilaksanakan untuk kes-kes yang emergensi dan sebagainya. Malah ada pesakit-pesakit yang sepatutnya mendapat pembedahan di UKMSC terpaksa dibuat pembedahan di hospital lain disebabkan oleh kecemasan. Dan kita kehilangan pendapatan yang agak ketaru juga untuk tempoh 2 bulan tersebut. Tapi insya-Allah masa-masa akan datang dengan bantuan rakyat seluruh Malaysia, konsep berjaga-jaga, konsep untuk tidak mengambil lewa, kerana sekarang ini masih belum ada lagi terbukti vaksin diketemui. Dan kita juga ingin menasihatkan supaya pihak-pihak yang tidak menyukai ataupun tidak berminat untuk vaksin, saya rasa di luar sana dipanggil anti vaksin dan sebagainya, kalau vaksin nanti ditemui, silalah dapatkan vaksin seperti mana yang disarankan oleh pihak kerajaan. Sebab banyak di antara penyakit-penyakit yang sebelum ni menggunakan pakai vaksin telah lama lupus dalam negara. Saya cukup berminat apabila ada perkhabaran menyatakan bahawa polio sebagai contoh mula kembali, contohnya di Sabah dan sebagainya. Kita difahamkan yang polio ni tersebar semula akibat daripada mungkin terlibat dengan pendatang-pendatang asing yang sebenarnya tidak mendapat vaksin semasa mereka masuk ke negeri Sabah dan sebagainya. Jadi yang pengajaran yang kita dapat lihat ialah vaksin amat perlu, dan kita cukup
terkesan apabila ada tindakan setengah pihak cuba mempromosi anti-vaksin, malah ada juga setengah pihak yang cuba mempromosi anti-vaksin bagi mereka yang ingin mengerjakan umrah ataupun haji. Jadi kita sarankan apabila vaksin nanti ditemui, silalah dapatkan vaksin. Malah kita akan turut bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan apabila pusat-pusat kesihatan kita, kesihatan kita, apabila ditemui vaksin kelak, kita akan menyediakan penggunaan vaksin di semua pusat-pusat poliklinik kita di masa akan datang. Baik, seringkas-ringkasnya Dr. Azmi, sebelum kita berpisah daripada udara, ini kita dah nak menyambut Hari Raya Aidiladha pula. Ramai dah mula bercuti, ramai yang akan balik ke kampung. Jadi seringkas-ringkasnya lah pesanan Dr. Azmi dalam masa 1 minit dari sekarang. Pesan saya adalah patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bukan untuk dia adalah untuk kebaikan semua. Ya, sebab kita pun kena ingat bahawa kita pergi balik kampung tu untuk jumpa ahli keluarga. So kenapa kita harus mendatangkan masalah pada masa akan datang? So pada saya senang saja patuhi SOP yang ditetapkan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Mama Atta. Terima kasih kepada Datuk Dr. Azmi kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan sebelum berpisah, ini pesanan daripada penerbit untuk saya membaca. Sama-samalah kita raikan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Rukun Negara, wajah kehidupan kita. 5 prinsip, 5 dekad. Sama-samalah kita raikan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Itu saja dari kami di Ruang Bicara. Dan insyaAllah, seperti biasa, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.